Dan dikatakan setiap kali tertangkap, Batara Kala ni akan makan bulan dan matahari. Setiap kali dia makan, jadilah gerhana. Setiap kali dia makan, langit akan menjadi gelap gelita. Jadi Batara Kala ini diwujudkan dalam bentuk raksasa yang hanya memiliki kepala sampai leher saja. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ya guys ya. Dan hari ini seperti biasa kita masih melihat ceramah Ustadz Badlisah Alauddin lagi ya guys ya. Jadi ini ada videonya yang bagus ini guys untuk kita tonton ya. Dan ini agak panjang videonya. Ini dia ya. Berbagai kepercayaan mengenai gerhana bulan dan matahari. Wah, ini pasti bagus ini guys. Dan ini juga ada di channelnya Badlisah Alauddin Official. Jangan lupa di subscribe guys ya. Nah ini pasti menarik videonya karena memang banyak banget kan kepercayaan tentang gerhana bulan ini. Ada yang percaya itu pertanda buruk, pertanda baik gitu kan. Aku pernah tengok film itu guys ya. Tengok film tentang Ottoman, kerajaan Ottoman ya, di Netflix itu guys. Ada judulnya Ottoman gitu. Jadi waktu itu, waktu perang melawan Konstantinopel itu ternyata, ini film ya, nggak tahu ini benar apa enggak ya. Ternyata Muhammad Al-Fatih itu ini guys ya, percaya. Bukan dia yang percaya, ibunya. Ibunya itu percaya kalau kan waktu itu sedang ada full moon gitu ya, gerhana bulan yang red moon gitu ya, bulan darah itu kan. Nah percaya kalau itu adalah petunjuk untuk langsung menyerang Konstantinopel pada malam itu guys. Nah itu kalau di film sih gitu ya. Ibu tirinya tuh yang percaya dengan hal-hal yang seperti itu kan ya. Itu di film ya, aku nggak tahu benar apa enggak ya. Di film Netflix kan biasanya kadang-kadang dibuat dramatis lah, kadang-kadang ya nggak benar juga ya. So jadi kita tengok aja langsung ya ceramah Ustadz Badlisah Alauddin ini tentang kepercayaan mengenai gerhana bulan dan matahari. Mungkin ada di dalam ceramah ini ada juga beliau mention Muhammad Al-Fatih itu ya, waktu menyerang Konstantinopel, kalau memang benar itu ada ceritanya ya. So langsung aja kita tengok ya, yuk. Indo React. Baik, kita sambung bagi yang ada kitab. Buka muka surat 924. Hari ini kita sambung balik hadis yang kita bincangkan pada kesempatan minggu lalu. Bab yang ke-12, hadis muka surat 924. Masih lagi bab Abwabul Malahim, Babu Amaratil Malahim, bab peperangan besar ataupun Al-Malahim, tanda-tanda munculnya peperangan besar. Pada kesempatan lalu kita sampai pada hadis tentang wabak di Amwas. Wabak taun di Amwas ini adalah satu wabak taun ataupun kolera. Kolera ni seperti yang kita maklum, jangkitan saluran penghadaman. Yang mana kolera ini disebabkan oleh bakteria Vibrio cholera itu sendiri. Amwas ini pula adalah satu kawasan yang terletak di Palestin, sejauh 6 batu daripada Ramallah melalui jalur Baitul Maqdis. Dia adalah kawasan yang terletak di antara Palestin dengan Jordan pada hari ini. Dalam kitab ada disebutkan hadisnya tapi matanya tak ada, kita bacakan. Hadis daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, udud sittan baina yaday sa'ah. Ingatlah ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat, kata Nabi. Summa mutanun ya'khudhu fikum ka qu'ausil ghanami. Iaitu banyaknya kematian yang menimpa kamu bagaikan penyakit yang kena pada kambing. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis dan juga dalam Fathul Bari, Nabi menggunakan perkataan qu'aus. Qu'aus ini ataupun qa'as adalah penyakit yang disebut oleh para ulama penyakit yang menyerang binatang. Yang mana bila terkena penyakit ini, hidung haiwan itu akan mengalirkan sesuatu dan mereka, yakni haiwan-haiwan ini akan mati secara tiba-tiba. Dan kata Ibn Hajar, wabak ini telah muncul pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sejurus selepas penaklukan Baitul Maqdis. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ianya terjadi pada tahun 18 Hijriah, iaitu 3 tahun selepas peperangan Yarmouk. Wabak ini bermula di daerah Amwas, kemudian tersebar ke seluruh Syam. Dalam kitab Mu'jamul Buldan dicatatkan, begitu hebatnya wabak ini sehingga kan seramai 25,000 orang telah meninggal dunia
Dan daripada 36,000 orang tentera Islam yang berada di sana ketika itu, hanya 6,000 orang saja yang terselamat daripada terkena wabak. Dulu Dan banyak antara itu, guys, sahabat dulu, yang terkorban kerana wabak ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Syurhabil bin Hasanah dan Diral Al-Azwar radhiyallahu anhum ajmain. Dan kebanyakan mereka dikebumikan di Al-Aghwar, iaitu di sebelah utara Jordan pada hari ini. Ada satu riwayat yang menarik sesuai dengan suasana wabak kita pada hari ini. Ada riwayat daripada Abdullah bin Amir radhiyallahu an, disebutkan Umar radhiyallahu anhu yang ketika itu dalam perjalanan ke Syam. Maka bila sampai ke Sarah, satu tempat sebelum daripada kawasan Syam, dia dapat berita bahawa Syam telah pun dilanda dengan penyakit yang berjangkit ini, pandemik ini. Apabila Sayyidina Umar mengetahui bahawa di Syam telah berlakunya wabak ta'un, dia telah mengambil keputusan berpatah balik dan tidak jadi untuk masuk ke Syam. Lalu ketika itu Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu telah menyuarakan pendapatnya. Dia bertanya, afiraran min qadarillah? Minta maaf Tuan, adakah Tuan nak lari daripada takdir Allah? Maknanya kenapa nak kena lari ni? Apa hal? Kenapa nak kena lari? Lari daripada takdir ke? Dari takdir. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjawab, "Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah, na'am nafirru min qadrillahi ila qadarillah." Kata Umar Al-Khattab, alangkah baiknya kalau soalan-soalan begitu tidak diucapkan oleh orang setaraf kamu, wahai Abu Ubaidah. Ini is not your level. Bukan setara engkau nak menanya soalan ini. Tapi tak apa, aku jawab, kata Umar. Naam, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ya, kami sekarang lari daripada takdir Allah menuju juga kepada takdir Allah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maka inilah yang kita guna pakai untuk orang yang nak merentas negeri, nak merentas daerah, nak merentas sempadan negara misalnya. Kita daripada kawasan merah tidak boleh masuk ke kawasan yang tidak merah, kuning, hijau, apatah lagi. Dan kita yang sedang berada di kawasan hijau, kuning tidak boleh masuk ke kawasan merah. Dan ini adalah undang-undang yang dah lama ditetapkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis daripada Usamah bin Zaid, at-ta'un ayatul rijzi. Ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi, fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alayhi, wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru minhu. Ta'un adalah tanda kemurkaan Allah. Allah nak menguji hamba-hambanya. Maka bila kamu tahu ada penyakit di sebuah tempat, fala tadkhuluha, kata Nabi. Fala tadkhulu alaihi, jangan kamu masuk pun ke tempat itu. Dan kalau kamu berada di tempat yang ada penyakit, janganlah pula kamu keluar. Fala tafirru minhu, jangan kamu keluar daripada tempat itu. Ini hadis riwayat dari Imam dulu, Muslim. sudah dari Nabi dulu, guys. Baik, itu ini wabak Amwas atau yang berlaku di Amwas yang disebutkan oleh Tuan Kitab sebagai sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Kemudian hadis seterusnya Tuan Kitab bawa, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub, sebuah hadis panjang yang diambil daripada kutubah, yang mana Nabi SAW telah menyampaikan satu pesanan ketika berlakunya gerhana matahari. Ini dia. Di dalamnya baginda sebutkan tentang Dajjal, wa innahu yahthurul mu'minina fi baitil maqdis fayuzalzaluna zilzalan syadida. Sesungguhnya Dajjal akan mengepung orang Islam di Baitul Maqdis, maka ketika itu akan terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Summa yuhlikuhullahu tabaraka wa ta'ala wa junudahu. Akhirnya Allah binasakan mereka bersama dengan bala tentera mereka. Hatta inna jizmal ha'id la yunadi aw qala yaqulu ya mu'min aw qala ya muslim hadha yahudi aw qala hadha kafirun ta'ala faqtulhu. Sampai-sampai dinding akan bercakap, wahai orang beriman, ini ada Yahudi di belakang kami, kemarilah bunuhlah dia. Semua qala wa lan yakuna zalika kadzalika hatta tara umuran yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum wa tasaaluna bainakum hal kana nabiyyukum zakara lakum minha dzikra.
Kemudian Nabi bersabda, perkara ini tidak akan pernah berlaku sehingga kamu melihat pelbagai perkara yang semakin gawat, sehingga kamu akan saling tertanya-tanya, apakah Nabi kamu pernah menyebutkan kepada kamu tentang hal ini? Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis ini secara umum berkaitan dengan apa yang berlaku konflik di Israel. Memang selama 14 abad yang lalu, hadis ini cukup mengherankan orang Islam. Bagaimanakah Yahudi yang selama ini kita lindungi mereka? Ya, kita lindungi bangsa Yahudi, haramkan darah mereka sebab mereka ini Nabi golongkan sebagai ahlul zimmah. Mereka adalah warga negara yang dilindungi. So itu selama 14 abad hadis peperangan dengan orang Yahudi ini sangat memeningkan orang Islam. Kenapakah tiba-tiba saja orang Islam menjadi begitu marah sampai kita akan berperang dengan Yahudi sampai mati? Bahkan batu dan pokok-pokok juga akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh orang Yahudi. Apa yang penyebab yang jadi kita begitu marah ini? Rupanya teka-teki ini baru terjawab, ataupun hadis ini baru terjawab pada 14 Mei 1948, iaitu apabila mereka menceroboh dan menjajah Palestin. Tahun 1967 semakin jelas lagi hadis ini, sebab komuniti Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan, asuhan, jagaan dan kerahiman umat Islam, tiba-tiba bangsa ini berubah menjadi serigala liar yang telah mengakibatkan perang Arab Israel. Betul ya. 14 Pada abad minggu ini dilindungi Islam. saya tidak bercadang nak mengulas tentang isu Israel. Kerana hadis yang menarik untuk kita bincangkan pada minggu ini, kita garis bawahkan perkataan iza kanatish syamsu qida rumhaini aw salasatin fi 'ainin naziri min al-ufuqi swaddat faqala ahaduna li sahibihi intaliq bina ila al-masjid. Iaitu hadis ini Nabi ucapkan ketika gerhana matahari. Ini satu perkara yang menarik untuk kita nak bahaskan ataupun kita nak bincangkan. Kerana insya-Allah pada awal maghrib malam ini, kita di Malaysia dan juga rakan-rakan lain di Asia Tenggara berpeluang untuk menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh. Waktu gerhana bulan full moon. Walaupun ada yang mengelarkan ianya fenomena super flower blood moon. Blood moon. Sebenarnya super moon ini dia bukan istilah di kalangan ahli-ahli astronomi. Dia hanya satu istilah diperkenalkan oleh para astrologi barat, Richard Noll namanya. Yang mana para pengkaji astronomi yang sejati, mereka tidak mahu dikaitkan ilmu ini dengan pseudoscience, hokus pokus. Astrologi ni mereka tidak minat. Ini cerita falak ni adalah cerita ibadah. Jadi mereka tidak berapa menggunakan sangat istilah super flower blood moon ini. Berbalik kepada gerhana bulan penuh pada malam ini, kali terakhir kita menyaksikan gerhana bulan, makna gerhana penumbra itu kita tak ambil kira. Kali terakhir kita tengok pada 16 Julai 2019, di mana ketika itu jenis gerhananya adalah gerhana bulan Spara. Gerhana ini agak istimewa kerana bersamaan dengan terjadinya satu fenomena bulan berada dalam jarak yang terdekat sekali dengan bumi pada malam ini. Jadi berapa lamakah jangka waktu gerhana pada kali ini? Keseluruhan fasa gerhana bulan daripada awal masuk umrah sampailah keluar daripada umrah ambil masa kira-kira 3 jam 7 minit. Namun keseluruhan fasa gerhana penuh, iaitu bulan berada keseluruhan di dalam kawasan gelap umrah, mengambil masa hanya 15 minit saja, ataupun lebih tepatnya 14 minit 30 saat. Jadi gerhana bulan kali ini akan tamat pada jam 8.52 malam di seluruh Malaysia. Maka kita boleh untuk melakukan solat sunat khusuf bermula daripada masuknya maghrib di lokasi masing-masing sehinggalah jam 8.52 malam. Bila pula akan berlaku gerhana bulan seterusnya? Gerhana bulan seterusnya akan berlaku pada 19 November tahun 2021. Tapi sebenarnya dia adalah gerhana bulan Spara. Namun nilai umbral magnitudenya adalah 0.974.
Maknanya hampir-hampir nak gerhana penuh. Jadi kita kena ambil peluang sementara diberikan umur ini. Cuba bila bercerita tentang gerhana, kita nak sama-samalah menasihati dan nak memperbaiki masyarakat. Kerana begitu banyak munculnya kepercayaan pelik apabila tiba saja fenomena gerhana ini. Kalau ditanyakan kepada para peminat pseudoscience, pelbagai hipotesis yang pelik-pelik dikeluarkan oleh golongan ini. Ada yang mengatakan gerhana ini ada memberi kesan sampingan kepada kesihatan. Ada memberi kesan kepada penyakit dan macam-macam. Teori-teori kesan daripada gerhana bulan ini kalau di Eropah dikenali sebagai Transylvanian Hypothesis. Ada nama. Dan ada yang mengaitkan tahayul ini dengan kesuburan seorang wanita hanya disebabkan dengan kitaran haid yang lengkap 28 hari, padahal kitaran bulan adalah 29.53 hari. Hanya 30% saja yang mana wanita ada kitaran lebih pada 30 hari. Begitu juga ada yang menyangka doktor-doktor bedah tidak akan melakukan sebarang pembedahan ketika bulan gerhana ataupun ketika bulan mengambang, sebab dikatakan ia akan menyebabkan darah sukar untuk membeku dan menyebabkan darah itu tak dapat dihentikan, bleeding, lalu boleh menyebabkan kematian. Ini antara dakwaan-dakwaan daripada kelompok pseudoscience ini. Mana mereka begitu banyak kepercayaan-kepercayaan yang pelik. Pernah dulu tahun 2009, bulan Oktober tahun 2009, ada seorang ahli politik British, David Treadinick. Dia telah mengeluarkan kenyataan. Ini orang politik buat kenyataan. Dia mengatakan para doktor tidak melakukan pembedahan kerana darah jadi cair, dan polis juga terpaksa bekerja keras kerana malam gerhana ramai orang menjadi ganas. Dan ini diungkapkan oleh golongan-golongan politik. Ramai orang menjadi ganas katanya, guys. Berarti warga-warganya itu ini apa namanya, manusia serigala. Manusia serigala pas full moon itu kan berubah mereka. Aneh betul kepercayaannya ya. Ini panggil pseudoscience. Sama juga bila tiba gerhana ini, kita tanyakan orang yang kuat berfahaman tahayul, orang yang percaya kepada kisah-kisah mistik dan pelik. Ini lagi macam-macam teori-teori yang kita boleh dapati. Ada yang mengatakan kebetulan tahun ini fenomena gerhana muncul pada hari Wesak. Yang mana hari Wesak tu pula hari Wesak tahun 2565 BE. BE ini Buddhist era. Dia perhitungan kalender Buddha dimulakan sejak Buddha meninggal dunia. Dipanggil Paranibbana. Paranibbana. Usia Buddha, Gautama Buddha masa tu 80 tahun. Maka kalau Buddha lahir pada tahun 634 sebelum Masehi, maka Buddha meninggal pada tahun 544 sebelum Masehi. Jadi kalau tahun 1 Buddhist era ini dimulakan pada tahun 544 sebelum Masehi, maka tahun 2021 dia sudah menjadi 2565 BE ataupun Buddhist era. Jadi apabila ianya jatuh pada hari kebesaran salah satu agama di dunia, agama Buddha, jadi pelbagai teori yang muncul. Begitu juga di sebelah kepercayaan di sebelah masyarakat, sama ada di barat, di timur, mereka ada kepercayaan yang tersendiri. Kalangan masyarakat Inuit ni kawasan Arctic regions lah, di Greenland, di Kanada, di Alaska sebelah Amerika Syarikat. Mereka percaya bahawa gerhana ini adalah kerana pergaduhan dewa matahari dan dewa bulan. Dia dewa matahari namanya Malina. Dia merajuk selepas bergaduh dengan dewa bulan nama Aningen. Jadi gerhana ini terjadi bila dewa bulan dia nak kejar balik dewa matahari. Jadi bila dia nak kejar itu berlakulah gerhana. Ini kepercayaan masyarakat di Arctic regions lah, di sebelah Arktik sana. Di Vietnam sama juga. Mereka percaya gerhana berlaku disebabkan matahari dimakan. Dimakan oleh siapa? Dimakan oleh katak gergasi. Katak, bukan katak biasa macam katak yang besar tu. Orang putih panggil tot. Bukannya frog, tot yang lebih besar lagi. Ini kepercayaan masyarakat di Vietnam. Di Eropah pun samalah. Masyarakat Norse di Skandinavia dan juga Vikings of Northern Europe,
Mereka percaya gerhana ini berlaku kerana ada 2 ekor serigala. Iya. Satu Tahu aku serigala cerita nama Viking. Skoll, satu serigala namanya Hati. Kedua-dua serigala ini berebut nak makan matahari. Dan ini masih lagi dipercayai sampai sekarang. Ya, Viking gitu. Di Korea Selatan, walaupun mereka maju, tapi dalam bab takhayul ini mereka juga juara. Di Korea Selatan mereka percaya gerhana ini berlaku disebabkan ada anjing mistik. Menurut kepercayaan mereka, anjing ni namanya Bulgay. Bulgay ni maknanya fire dog, anjing api. Anjing ini dia pada waktu gerhana dia nak curi matahari. Ini kepercayaan di Korea Selatan. Bagi kita di Nusantara, kalau masyarakat Jawa misalnya, sebahagian orang Jawa mereka percaya bahawa gerhana ni berpunca daripada Batara Kala. Batara Kala ada yang panggil Kala Rahu ataupun Kala Rao. Dia Batara Kala ni dia putera kepada dewa. Tetapi dia wujud dalam bentuk raksasa. Sebab raksasa dia ni Batara kena sumpahan ataupun kutukan. Dalam mitologi Jawa dikisahkan Batara Kala ini dia berdendam dengan Batara Surya. Batara Surya ni dewa matahari. Dan dia berdendam dengan Batara Soma. Batara Soma ni dewa bulan. Batara Kala ini dewa-dewa murka sebab kepada dia sebab dia tak sabar nak jadi dewa. Lalu dia telah minum Tirta Amerta. Tirta Amerta ni air abadi. Hanya layak diminum oleh dewi kecil atau dewa kecil yang nak jadi dewa yang sebenar. Jadi dia baru minum seteguk, penyamarannya diketahui oleh Batara Surya, Batara Soma, Dewi Ratih. Jadi akhirnya dia reportkan hal ni kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu dewa yang paling tinggi sekali. Akibatnya Batara Kala dimurkai dan dia marah kerana dia minum air itu. Surya dengan Soma report, dia marah. Dia kejarnya Batara Surya dan Batara Soma. Dan dikatakan setiap kali tertangkap, Batara Kala ni akan makan bulan dan matahari. Setiap kali dia makan, jadilah gerhana. Setiap kali dia makan, langit akan menjadi gelap gelita. Jadi Batara Kala ini diwujudkan dalam bentuk raksasa yang hanya memiliki kepala sampai leher saja. Sebab dikatakan Dewa Wisnu pernah potong leher Kala ni dengan senjata cakranya. Jadi sebab itulah gerhana ni dalam mitologi Jawa, dia kata gerhana tak pernah lama. Gerhana ni begitu sekejap saja. Matahari ataupun bulan yang ditelan oleh Kala tu tadi, Kala tadi dia makan. Bila dia telan sebab dia tak ada leher, jadi Kala, matahari, Surya dan juga Soma nanti dia akan keluar balik melalui leher yang sudah dipotong. Ini kepercayaan mereka. Dan dikisah aku aja nggak tahu guys itu mitologi Jawa itu. Ustaz ini paham banget ya guys ya. Batara Kala. Akan pula dalam mitologi Jawa, bahagian setengah leher ke bawah daripada Batara Kala ni dia berubah menjadi lesung, tempat menumbuk padi. Jadi maka ketika terjadinya gerhana, ramai orang-orang di tanah Jawa mereka akan beramai-ramai memukul lesung ataupun membuat bising lah dengan pelbagai cara supaya Batara Kala ini dia memuntahkan kembali matahari. Tapi itu dulu guys, sekarang nggak ada lagi yang ketok-ketok lesung itu di Jawa. Ini nggak ada lagi guys. Dulu waktu zaman dulu banget lah, zaman kerajaan. Sekarang nggak ada lagi guys. Pun bulan yang dia telah telan tadi. Sebab itu kalau kita pergi ke tanah Jawa, memang terlalu banyak ritual dan amalan-amalan pelik yang akan mereka lakukan. Allahualam, mungkin sekarang tidak ada lagi. Ini cerita dulu lah. Antaranya mereka percaya sawah padi mesti disiram dengan air sebelum berlakunya gerhana. Sebab kalau kita biarkan sawah padi itu kering tanpa air, nanti esok lepas gerhana sawah padi itu akan rosak. Begitu juga kebun-kebun yang sedang mengeluarkan hasil, hendaklah dipukul-pukul batang pokok itu. Buah manggis ke buah apa saja buah-buahan, dipukul-pukul batangnya supaya selamat daripada gangguan Batara Kala ini. Nggak ada lagi. Itu sekarang juga haiwan-haiwan ternakan. Orang-orang di tanah Jawa mesti memastikan haiwan-haiwan mereka jangan sampai tertidur ketika terjadinya gerhana. Jadi mereka akan memukul-mukul haiwan mereka ini dengan menggunakan ranting-ranting kayu. Pastikan haiwan tu berlari.
Sebab mereka memahami kalau haiwan itu tidur ketika gerhana, maka haiwan itu akan tidur terus matilah. Ini langsung mati ya. pemahaman mereka. Dan ada juga pahaman selama langit itu gelap kerana gerhana, setiap orang mesti terus berjaga, jangan tidur. Siapa yang tidur masa gerhana dikhuatiri akan terkena sesuatu yang buruk. Sebab mereka ada satu ungkapan, sopo sing leno bakaling kena. Siapa-siapa yang tidur lena ketika itu akan kena sesuatu. Hatta bagi wanita yang hamil pun, mereka khawatir anak yang dilahirkan itu akan terganggu, tidak sempurna dan berbagai lagi. Jadi wanita itu akan diasingkan ke tempat yang tersorok supaya batara kala ni tak tahu di mana kedudukan wanita-wanita yang hamil itu. Tak boleh keluar. Sepanjang gerhana, wanita hamil tak dibenarkan keluar. Stay at home. Memang tak boleh keluar. Dia ada ritual-ritual lah, segorogo, tradisi liwetan, dia masak nasi, makan dengan mamat, dan masih lagi dijalankan sampai sekarang di beberapa desa-desa. Ya, kalau tradisi-tradisi atau budaya-budaya kayak liwetan kayak gitu tadi masih ada lah ya di desa-desa kecil lah, biasanya masih dijalankan ritual. Cuman kalau di kota-kota besar gitu ya, ritual-ritual kayak gitu sudah nggak ada lagi guys. Apalagi yang mukul-mukul lesung-lesung tadi sebelum gerhana nggak ada lagi. Itu budaya Jawa yang sudah lama banget itu guys. Cuma kita tak nafi lah, mungkin ada kaitan benda-benda buruk berlaku dengan gerhana ini. Sebab kita tak nafikan dari segi sains pun ada kesan apabila bulan berada lebih dekat dengan bumi, itu ada kesan. Biasanya jarak bulan dengan bumi 384,403 km. Kerana jarak bumi ke matahari 149.6 juta kilometer. Malam ini dia akan pergi sehampir 356,577 km. Jadi bila dah semakin dekat, daya tarikan graviti bulan pasti akan memberi kesan kepada pergerakan di bumi. Sama ada pasang surut air laut ataupun tsunami boleh berlaku. Itu kita tak dapat nafikan. Cuma pada kesempatan ini, kalau kita nak membincangkan daripada sudut eskatologi Islam, bagaimanakah peristiwa gerhana ini dari segi pandangan Islam, dan adakah ianya pernah berlaku di zaman Nabi? Ada yang bertanya berapa kali Nabi SAW melaksanakan solat gerhana, dan berapa kali terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan pada zaman Nabi. Umumnya dari perspektif Islam, kejadian fenomena alam seperti gerhana ini berlaku secara sunatullah dah berjuta-juta tahun. Cuma pada zaman dulu, zaman masyarakat jahiliah dulu, mereka mengaitkan gerhana ketika itu dengan kejadian-kejadian pelik ataupun kepercayaan-kepercayaan khurafat yang ada kaitan dengan hubung kait dengan hidup dan mati seseorang. Lantas kepercayaan-kepercayaan khurafat di zaman jahiliah ini telah dihapuskan oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis kata Aisyah radhiyallahu an, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa iza ra'aitum zalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda daripada tanda kekuasaan Allah. Kedua-duanya tidak mengalami gerhana kematian kerana kematian seseorang, dan juga tidak kerana kehidupan seseorang. Oleh kerana itu, jika kamu melihat hal tersebut, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah, bertakbir, solat dan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis disebutkan, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah yawma mata Ibrahim faqala an-nasu kasafati syamsu li mauti Ibrahim. Ketika Nabi ada dulu, pernah berlaku gerhana matahari, dan ketika itu hari kematian anak anda Nabi bernama Ibrahim. Maka orang-orang ketika itu mengatakan munculnya gerhana adalah kerana kematian Ibrahim. Faqala Rasulullah, Nabi memperbetulkan, inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati fadza ra'aitum fasallu wad'uallahu. Hadis tu panjanglah. Nabi membetulkan matahari ini, gerhana ataupun gerhananya bulan ini bukan berlaku kerana kematian seorang atau kerana lahirnya seorang. Kalau kamu melihat gerhana, solatlah dan berdoalah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sepanjang Rasulullah SAW berada di Madinah,
dan juga di Mekah sekurang-kurangnya terjadi 8 kali gerhana dengan pelbagai ragam jenis gerhana. Para ulama falak memerincikan bahawa di zaman Nabi pernah berlaku 3 kali gerhana matahari dan berlaku 5 kali gerhana bulan. Maksudnya ada 8. Tetapi kalau kita merujuk kepada riwayat-riwayat, kita hanya menemui Nabi SAW sekali saja melaksanakan solat sunat gerhana matahari dan sekali saja solat gerhana bulan. Para ulama memberikan perincian. Gerhana pertama berlaku pada bulan November, iaitu pada 20 November tahun 625. Inilah awal mula solat gerhana yang dilakukan pada zaman Nabi, yang mana tarikh itu bertepatan dengan 10 ataupun 11 hari bulan Jamadil Akhir tahun keempat Hijriah. Sebagaimana hadis daripada Aisyah, jaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi bi qiraatih. Nabi telah mengeraskan suaranya ketika solat khusuf, solat gerhana bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gerhana yang kedua adalah gerhana bulan yang berlaku pada 17 Mei tahun 626. Gerhana bulan ini berlaku pada waktu subuh 17 Mei 626, yang mana kalau kita convert menggunakan komputer, tarikh tersebut jatuh pada hari Sabtu 22 Zulhijjah tahun keempat Hijriah. Menurut ahli-ahli falak, gerhana bulan itu terjadi hanya partial saja ataupun sebahagian saja yang wujud menjelang waktu subuh sampailah waktu subuh berakhir. Yang ketiga adalah gerhana matahari mini yang berlaku pada 21 April tahun 627. Gerhana yang kedua adalah gerhana yang berlaku pada 26 Zulkaidah tahun kelima Hijriah. Namun dikatakan ianya sangat kecil dan kurang jelas dan mungkin tidak terasa pun, kerana persentage piringan matahari yang tertutup hanyalah kira-kira 2% saja. Walaupun matahari atau gerhana ini berdurasi selama 32 minit 4 saat, namun tidak begitu terasa. Maka oleh sebab itu kita tidak berjumpa dengan riwayat yang mana pada tahun itu Nabi melaksanakan solat gerhana kerana terlalu partial, hanya 2% saja. Yang keempat adalah gerhana bulan yang berlaku pada 25 Mac tahun 628, iaitu berlaku dalam durasi 2 jam 7 minit 1 saat. Yang mana kalau kita convert, diperkirakan dia jatuh pada hari Selasa 10 Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah. Yang kelima adalah gerhana matahari mini yang berlaku pada 3 Oktober tahun 628, yang mana gerhana bulan sebahagian ini berlaku dalam durasi 2 jam 7 minit 1 saat. Yang mana kalau kita convert, diperkirakan jatuh pada hari Selasa 10 Zulkaidah tahun 6 Hijriah. Yang kelima, gerhana matahari mini pada 3 Oktober tahun 628. Kita juga tidak bertemu dengan riwayat Nabi menjalankan solat gerhana pada waktu itu, sebab gerhana ini tak dapat pun dilihat dengan mata kasar, sebab piringan matahari yang tertutup hanyalah 12% saja. Yang keenam, gerhana bulan pada 15 Mac tahun 629. Gerhana ini terjadi secara total, gerhana bulan total yang berlaku selama 1 jam 40 minit 31 saat. Yang kalau kita convert, ianya berlaku pada 10 ataupun 11 Zulkaidah tahun ke-7 Hijriah. Namun disebabkan ianya terjadi pada bulan Mac, yang mana bulan Mac ini adalah waktu mula berakhirnya musim dingin, maka aktiviti outdoor ataupun luar rumah masyarakat Arab ketika itu begitu minimum. Mereka banyak lagi masih di rumah, jadi tidak ada sebarang rekod solat ketika itu. Yang ketujuh, gerhana bulan yang partial, bulan sebahagian pada 4 Mac tahun 630 bertepatan pada 10 ataupun 11 Zulkaidah tahun ke-8 Hijriah. Durasi gerhana ini mencapai 2 jam 42 minit 47 saat dengan besar gerhana 68% ketika waktu maghrib. Tetapi juga kita tidak temui sebarang riwayat kerana Nabi tidak menjalankan solat gerhana, kerana berkemungkinan awal gerhana itu terjadi sebelum bulan terbit, sehingga pada waktu terbit bulan sudah pun dalam keadaan gerhana. Jadi 23 minit selepas matahari terbenam waktu maghrib, gerhana itu sudah pun berakhir.
Dan gerhana ni juga menurut para ulama falak mungkin tidak disedari pun oleh masyarakat di Madinah ketika itu. Dan yang ke-8 adalah gerhana matahari yang berlaku pada 27 Januari tahun 632. Dan inilah gerhana di mana Rasulullah SAW diriwayatkan melakukan solat berjemaah, iaitu tanggal 27 Januari tahun 632 bertepatan dengan 25 ataupun 26 Syawal tahun ke-10 Hijriah. Ketika itu jalur gerhana didapati melintasi sejumlah negara-negara lain, di antaranya di Afrika, di South Africa, di India dan juga di Asia Tengah. Banyak sebenarnya pelajaran berkenaan tentang gerhana ni kepada kita. Pelajarannya adalah kalau alam boleh mengikut peraturan Allah, Allah aturkan, mengapa manusia tidak? Betul. Walaupun alam itu dia ada dia punya normal dia, tetapi bila berlaku new normal dia ikut saja. Tapi manusia ini bila nak di new normalkan, diubahkan schedule kehidupan mereka itu banyak yang marah-marah dan sebagainya. Banyak pelajaran kita boleh ambil gerhana ini. Cuma disebabkan kita kuliah duha kita ini ada berkaitan dengan kiamat. Jadi gerhana ini ramai yang mengaitkan dengan kiamat, ada yang mengaitkan dengan kedatangan Imam Mahdi dan pelbagai lagi. Dan kita lihat beberapa posting yang wujud, ada netizen yang menggunakan beberapa buah hadis. Hadisnya sahih, tapi mengaitkan gerhana ini dengan kiamat itu agak kurang ketelitian. Sebagai contoh hadis daripada Huzaifah bin Asid, mereka kata inna sa'ata lan taquma hatta tarau 10 ayat fa dzakara minha wa thalathatu khusufin khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil jaziratil arab. Hadis menyebutkan kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu melihat 10 perkara. Salah satunya adalah ini diterjemahkan gerhana di sebelah timur, gerhana di barat, gerhana di jazirah Arab. Diterjemahkan khusuf itu sebagai gerhana. Ini hadis sahih, hadis Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Tapi benarkah hadis itu bercerita tentang gerhana? Sama juga riwayat Ummu Salamah, mana dia mendengar Nabi bersabda, sayakunu ba'di khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil jaziratil arab. Sepinggalanku nanti akan terjadi gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di jazirah Arab. Sekali lagi netizen menterjemahkan khasfun itu sebagai gerhana. Benarkah begitu? Hadis itu betul, hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat, tapi terjemahannya itu agak kurang teliti. Al-khasfun atau khasaf, makna yang sebenar dalam kitab Tartibul Qamus Al-Muhit dan juga dalam kitab Lisanul Arab disebutkan khasful makani yakhsifu khusufan, maknanya penenggelaman ke dalam bumi dan hilang di dalam bumi. Itu maknanya khasfun. Jadi khasfun ini adalah penenggelaman sesuatu ke dalam bumi, bukannya gerhana. Sebab itu antara makna kalimat ini adalah sebagaimana firman Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil arda, maka kami benamkan Qarun berserta rumah-rumahnya sekali ke dalam bumi. Surah Al-Qasas ayat 81. Kalimat Al-Khasaf disebut sebanyak 8 kali, diulang-ulang dalam 7 surah Al-Quran: Al-Qasas, Al-Ankabut, An-Nahl, Al-Isra, surah Saba, Al-Qiyamah dan surah Al-Muluk. Itu maknanya penenggelaman. 3 penenggelaman ke dalam bumi termasuk sebagai tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih. Dalam bahasa Arab, dia gempa bumi ini ada beberapa istilah, zalzala ataupun rojafa ataupun roja ataupun dakka. Kalau zalzala atau rojaf ni goncang, kalau roja goyang, kalau dakka ni dia roboh. Dari segi perspektif teologis normatif berdasarkan Al-Quran, 4 kalimat yang kita sebutkan sebagai gempa ini duduk dalam 7 ayat yang membicarakan soal gempa bumi. Ada 3 ayat dalam surah Al-A'raf, ada 1 ayat dalam Al-Ankabut, ada 1 ayat dalam Al-Waqi'ah, ada 1 ayat dalam Al-Fajr dan ada 1 ayat dalam Al-Zilzalah. Hadis-hadis digunakan kalimat Al-Khasfun. Dan barang perlu diingat, hanya eskatologi Kristian saja yang percaya bahawa an eclipse is a sign of the forthcoming of an apocalypse. Mereka sangat percaya bahawa gerhana ini ada kaitan dengan kiamat. Kalau kita rujuk Bible, dalam kitab Joel chapter 2 verse 31, the sun will turn to darkness and the moon to blood before the great and dreadful day of the Lord comes. Kata mereka bila berlakunya
gerhana bulan merah, ya. atau bulan pink atau apa saja, Blood moon. maka itu petanda the second coming of Jesus Christ. Mereka percaya itu kedatangan Jesus ataupun Al-Masih Al-Masiah yang mereka tunggu-tunggu. Masyiah dalam fahaman orang Israel. Jadi bagi kita orang Islam, kita tidak ada pemahaman bahawa gerhana ini ada kena-mengena dengan kiamat. Tidak ada. Berdasarkan dalil-dalil. Cuma bagi kita, apa yang perlu kita lakukan sepanjang terjadinya gerhana ini, pertama, perbanyakkan zikir, istighfar, bertakbir, bersedekah dan lakukan banyak ketaatan-ketaatan yang lain. Sebagaimana hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyebut, "Fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Bila berlaku gerhana itu, banyakkan berdoa, bertakbir, semayang dan bersedekahlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, bila berlaku gerhana, keluar kerjakanlah solat gerhana ini secara berjemaah di masjid. Secara berjemaah di masjid. Tapi kita dalam suasana PKPD, suasana PKP yang diperketatkan, sudah pasti tak dapat kita nak menyantuni, menerima jemaah melakukan di masjid. Jadi boleh saja dilakukan di rumah. Fa iza raaitum fasallu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi pernah sebut, kalau kamu melihat gerhana maka solatlah. Nabi tidak nyatakan di mana, artinya boleh dilakukan solat itu. Adakah perlu dilakukan secara berjemaah? Solat gerhana secara jemaah bukanlah syarat. Maknanya boleh dilakukan bersendirian di rumah, tak jadi masalah. Yang ketiga, bila berlaku gerhana, seorang wanita juga boleh dibenarkan untuk melakukan solat gerhana bersama dengan laki-laki. Hadis kata Asma binti Abu Bakar, "Ataitu Aisyah hina khasafati syamsu fa idzan nasu qiyamun yusallun wa idza hiya qa'imatun tusalli fa qultu ma lin nasi fa asharat bi yadiha ila as-sama' wa qalat subhanallah fa qultu ayatun fa asharat ay na'am." Dia berjumpa dengan Aisyah ketika berlaku gerhana. Ketika itu orang ramai sedang semayang, maka Aisyah turut berdiri untuk semayang. Lantas dia bertanya, "Kenapa orang-orang ni semua?" Kata Aisyah, dia pun syaratkan tangannya ke langit, subhanallah. Dia kata subhanallah. Maka saya bertanya, "Adakah gerhana?" Kata Aisyah, "Ya." Lalu mereka pun semayang. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan Imam Bukhari membawakan hadis ini pada bab salatin nisa ma'ar rijali fil kusuf, semayang wanita bersama laki-laki ketika terjadinya gerhana matahari. Susul kata Ibn Hajar, asyara bihadhihi tarjumah ila radd qaul man mana'a zalika wa qala yusallina furada. Judul bab ini adalah sebagai sanggahan untuk setengah orang yang melarang wanita tidak melakukan solat gerhana bersama orang laki-laki. Sebenarnya mereka diperbolehkan solat gerhana ini. Dan yang terakhir, kalau kita sudah melakukan solat khusuf ini atau solat gerhana bulan ini, berkhutbahlah kita selepas daripada solat gerhana, iaitu disunatkan selepas solat gerhana untuk berkhutbah sebagaimana yang telah dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, Ishaq dan ramai para ulama yang lain lagi. Indoreact. Oke, itu dia tadi ceramah Ustadz Badrully Salahuddin tentang gerhana ya. Di sana di ceramah itu banyak banget ternyata ritual-ritual atau kepercayaan-kepercayaan tentang gerhana ini ya. Nggak cuma di Asia, di mana-mana ya. Ada di seluruh sudut bumi ini ada kepercayaan tentang gerhana itu ya. Karena memang itu kan satu fenomena langit gitu yang bisa dilihat semua orang dan jarang terjadi. Sesuatu yang besar gitu ya, pasti banyak lah yang mempercayai ada sesuatu di balik peristiwa itu ya. Tapi di dalam Islam kita hanya diwajibkan untuk sholat, untuk banyak-banyak doa dan bersedekah. Tadi ada hadisnya ya guys ya. Ya, nanti kita tengok lagi ceramah Ustadz Badrully Salahuddin yang bagus-bagus dan ceramah-ceramah Ustadz yang lain juga ya guys, kita tengok juga. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe channelnya Ustadz Badrully Salahuddin dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, agar lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video ini guys ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.